Hari ni kita akan cerita sikit pasal sukan rugby. Sukan rugby ni bermula pada zaman 1823. Pada waktu tu dia dekat satu pekan kecil lah dekat England. Nama sekolah tu rugby lah. So masa tu ada satu perlawanan bola sepak. Tiba-tiba satu mamat ni, nama dia William Webb Ellis. Dia pergi ambil bola tu, dia pakai tangan, lepas tu dia lari ke gol. Suka hati dia. So member dia pun, kenapa dia pakai tangan ni? Semua kejar dia sampai ke gol. Lepas tu tangkap dia, kita macam pergumulan lah. So bila dia dah buat macam tu, orang lain pun dah start ikut. Ambil pakai bola pakai tangan, tu lari ke gol. So benda tu dah jadi macam benda pelik lah. Tapi waktu tu orang tak tahu kan benda rugby ni kan. 50 tahun lepas tu, so kawan dia ada tulis satu artikel dan dia cerita tentang apa yang Webb Ellis ni buat lah. So bila dia cerita macam tu, berlakulah satu pengubahsuaian. Orang cakap, kita boleh buat satu game ni kan. And then University of Cambridge tahun 80-70, orang buat satu pengubahsuaian lah pasal game rugby ni. And then orang cakap orang buat satu peraturan dan orang buat satu game baru. So dia katakan, okay, ni game rugby. And then dia berkembang lah. Ada wujudnya beberapa kelab dekat England pada waktu tu. Itulah ceritanya asal usul sejarah mainan rugby ni. Kemudian cara dia datang kat Malaysia, dia masuk pada tahun lepas Perang Dunia Pertama lah, dalam 1911 macam tu. And dia start up dekat Padang Station, Negeri Sembilan. Kat situ pegawai-pegawai Inggeris yang tu dah start main. So bila dia start dekat Negeri Sembilan, and then dia berkembang kat Selangor, Perak, and then kat Singapura sekali. Pada waktu tu dah ada beberapa kelab dekat Negeri Sembilan. Ada The Eight Radiants, lepas tu ada Penang ASEAN, lepas tu ada kelab-kelab baru lah muncul kat situ. Sukan rugby ni dikenali sebagai sukan yang lasak. Orang cakap, hang tak sakit ke main rugby ni? Mesti patah apa semua kan. Sebenarnya sukan rugby ni menitik beratkan soal peraturan. Contohnya waktu kita nak berebut bola, orang cakap nak peluk orang lah. Sebenarnya bahasa dia tackle, tapi orang cakap nak peluk lah. Tapi peluk tak boleh daripada atas bahu. Satu lagi tak boleh shoulder charge. Sampai cakap orang datang laju, hang bagi bahu kat dia, tak boleh macam tu. Itu kita akan bagi foul lah. So ada bagi card, ada dia punya penalti-penalti dia. Lagi satu, sukan ni dia murah. Selalunya orang silap sukan rugby ni dengan sukan NFL. NFL ni yang football league, yang pakai bola terbaling ke depan tu. Itu NFL. So sukan rugby ni tak ada nak kena pakai helmet ke, tak ada nak pakai bodyguard ke apa, tak ada. Kalau ada yang kecederaan kat kepala tu, dia pakai macam headgear lah. Selain daripada tu macam padding biasa. So sukan ni tak mahal, just pakai boot dan boleh main. Kat Malaysia ni dah ada Kesatuan Rugby Malaysia atau dikenali sebagai KRM, dan lambang dia lambang bunga raya. Tim negara ni dikenali sebagai The Hibiscus lah. Mengikut ranking sekarang, Malaysia dekat ASEAN ni top 4. So yang pertama Japan, yang kedua Hong Kong, ketiga Korea, dan keempat Malaysia. So Malaysia dah maintain top 4 selama 2 tahun lah. So perkembangan yang bagus lah untuk rugby Malaysia. Antara salah satu sebab kenapa rugby lambat berkembang, sebab rugby sendiri tidak ada stadium sendiri lagi, masih gunakan stadium bola sepak dan diubah suai. Yang kedua, kurangnya sponsor korporat, dan satu lagi, Liga Rugby Malaysia ni masih pada tahap semi profesional. Kalau tak profesional, maksudnya setiap player tu takkan dibayar gaji, hanya mendapat allowance. So kalau macam tu susah lah kita nak buat sebagai kerjaya. Sukan rugby ni bukan sukan yang membahayakan dan sukan yang semakin berkembang kat Malaysia. Ramai ibu bapa dah menggalakkan anak diorang main rugby. And satunya, dia memerlukan disiplin, konsisten dan pengorbanan. Sebab bukan mudah nak jadi seorang player yang hebat lah. Tapi pada yang sama, rugby ni sangat enjoy. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2. So untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita masuk pada permainan kategori serangan. Yang kedua iaitu rugby sentuh. Okey, untuk yang tingkatan 2 ni, kamu belajar di sentuh ni adalah asas-asas kemahiran lah kebanyakan dia. Dan pada masa tingkatan 5 nanti, barulah kamu akan belajar tentang serangan dan strategi lah. Okey, jom kita teruskan tentang rugby sentuh. Okey, rugby sentuh ni melibatkan kemahiran menghantar, menangkap, berlari, mengacah dan try. Okey, itu adalah asas-asas dalam rugby sentuh. Kemahiran asas maksud saya. Okay, permainan ini melibatkan sentuhan untuk mematikan pergerakan lawan. Jadi kita sentuh pihak lawan tu, so itu menyebabkan kamu boleh ni lah ambil peranan, orang cakap. Jika pasukan penyerang disentuh sebanyak 5 kali, bola tersebut akan jatuh ke tangan pasukan bertahan. Ni yang saya cakap tadi, bila kita dah sentuh sebanyak pasal lawan tu sebanyak 5 kali, bola tersebut akan jatuh dan ke tangan kita lah. Dia akan pas kat kita balik dan kita akan buat serangan lah untuk menambah ataupun membuat try untuk nampakkan mata. Alright, jadi seterusnya kemahiran asas.
Okey, yang pertama kamera menghantar, kedua kamera menangkap, ketiga kamera try, dan yang keempat adalah kamera Okey, silap tu yang keempat tu kemahiran mengacah. Sorry. Jadi jangan salah faham Yang keempat tu adalah kamera mengacah. Okey, kita terus kepada kamera menghantar. Okey, kamera menghantar ni bertujuan agar bola mudah diterima oleh rakan sepasukan dalam keadaan yang sempurna dan boleh dilakukan secara berterusan. Jadi kalau dalam rugby sentuh ni, bola yang kita hantar tu tujuan dia supaya pihak kita punya kawan lah, kita punya pasukan dapat menerima bola tu dengan baik. Jadi tak ada masalah lah bila diterima tu, sama ada masalah seperti terjatuh ke bola tu. Jadi bila jatuh memang susah lah. Okey, seterusnya hantaran yang betul ialah hantaran ke sisi atau ke belakang saja. Jadi dalam rugby ni bila kita nak menghantar bola, cara dia bukannya ke hadapan dia ke sisi. Okey, badan kita ada ke depan, tapi bola tu kita baling ke tepi ataupun ke belakang. Okey, so kita pegang bola tu dan baling ke sisi ataupun ke belakang lah, sebab kita punya kawan ada di belah belakang kita ataupun di belah sana tapi di belakang. So kita baling bola tu dekat kawan kita lah ataupun ahli pasukan kita. Hantaran bola ke hadapan adalah salah. Jadi kalau hantar ke depan, maksudnya kawan kita di hadapan badan kita kita baling kat dia, itu adalah salah. Itu maksud dia walaupun kita baling ke sisi, tapi kawan kita tu ada di belah depan ke, di sini ke, okey, kita baling kat dia, dia adalah tetap salah. Okey, next, kemahiran menghantar. Okey, ni sama macam tadi hantaran bola ke hadapan adalah salah. Okey, pemain berpeluang menghantar bola ke ruang kosong supaya rakan sepakan dapat menangkap dengan kemas. So masa kita baling bola tu, memang sekeliling kita ni banyak kita punya ahli pasukan lah, masing-masing tengah nak buat serangan kan, tapi kamu perlu pantas lah tengok mana kedudukan kawan kamu tu. Kalau kamu lihat kawan kamu tu dia clear maksudnya tak ada pihak lawan, boleh lah baling kat dia. Jangan baling kat tempat yang dah ada pihak lawan apa semua, jadi bola tu mungkin akan terlepas. Okey, ini adalah teknik lakuan bagaimana cara untuk menghantar bola. So macam itulah yang saya cerita tadi, pegang bola tu dan baling sisi tapi arah ke belakang lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan video lah di akhir slide ni. Saya akan tunjuk video cara nak menghantar dan juga menerima bola. Okey, kemahiran menangkap. Okey, kemahiran menangkap ni kemahiran menerima bola lah. Okey, yang pertama, tangkapan bola yang baik dapat melancarkan pergerakan dan memudahkan strategi pasukan dilaksanakan. Jadi kemahiran asas dalam rugby sentuh ni seperti menangkap ni amat penting bila kamu dapat ataupun menerima bola pada kawan kamu. Jadi kamu harus menangkap bola tu dengan keadaan baik lah. Jangan tangkap jatuh. Jadi itu rugi lah orang cakap. Okey, penerima bola perlu mencari ruang untuk membebaskan diri daripada pihak lawan supaya bola anda dapat ditangkap dengan baik. So yang akan menerima tangkapan tu sebenarnya dia kena cari kawasan yang memang tak ada pihak lawan lah. Kalau dalam keadaan kritikal ada pihak lawan sana sini kan, itu sukarlah untuk kamu menerima bola. So kamu kena pergi ataupun pergi ke tempat yang tak ramai pihak lawan lah, yang kosong. So barulah kau menerima dengan baik menerima bola dengan baik. Pemain yang menangkap bola perlu melepasi pihak lawan tanpa disentuh dan membawa bola tu ke garis gol pihak lawan untuk melakukan try. Melakukan try ni untuk nampakkan mata lah, ataupun kadang-kadang kita panggil touch kan, touchdown macam tu. Jadi masa tu lah bila kita tangkap bola tu, kita terus lari ke gol pihak lawan lah, belakang gol pihak lawan kita untuk try. Masa tu lah kita akan dapat mata. Okay, setiap try diberi 5 mata. Setiap try diberi 5 mata. Ingat tu.
Jika disentuh atau bola yang kawan jatuh, kumpulan akan bertukar peranan lah. So kalau kita ni disentuh, kita tengah nak buat try kan, disentuh memang bola tu jatuh, jadi kita akan ni lah bertukar peranan lah. Maksudnya bola tu akan diberi pada pihak lawan. Kumpulan yang melakukan try terbanyak dikira pemenang. Ni biasa, kamu faham, mata yang terbanyak dikira pemenang. So lihat gambar raja sebelah tu, lakuan teknik teknik lakuan menangkap. Okey, bola tu tak kisahlah daripada atas ke, daripada bawah ke, tepi ke, yang penting kamu tangkap dan grip bola tu supaya tak jatuh. Okey. Kemahiran mengacah bertujuan mengelakkan diri daripada musuh benteng pasukan lawan yang paling hampir. Ini biasa bila kamu nak halang pihak lawan daripada melepasi kamu akan mengacah lah. Okey, pemain yang melakukan kemahiran mengacah perlu menukar arah pergerakan apabila menghampiri pihak lawan. Jadi yang kita seorang ni mengacah, yang seorang lagi tu mengacah juga, tapi dia pegang bola kan. Dia kena pastikan dia dapat mengelak lah daripada acahan dari pihak lawan tu. Okey, pergerakan ini dilakukan bagi mengujikan pemain lawan. Okey, pergerakan mengacah ni dia automatik lah. Jika pihak lawan ada kat depan tu, kamu automatik akan mengacah dan mengelak daripada disentuh oleh pihak lawan tu. Okey. Okey, ni adalah teknik lakuan untuk mengacah. So kalau lihat kat sini, okey, yang pertama ni, yang kedua, okey, dia akan pegang bola tu dengan baik dan dia akan acah untuk bergerak ke kanan ke, macam tu lah. Jadi bila dia bergerak kanan, dia akan bergerak ke kiri, macam tu lah. Kamu akan automatik lah nanti kalau kamu berada di padang, cara kamu nak melepasi pihak lawan tu, kamu terpaksa mengacah lah. Janji kamu boleh melepasi pihak lawan tu. Okey, kemahiran try pula. Okey, try adalah lakuan dalam permainan rugby untuk mendapatkan mata. Okey, try adalah lakuan dalam permainan rugby untuk mendapatkan mata. 5 mata akan diberi kepada kumpulan yang membawa bola, melepasi pertahanan lawan dan meletakkan bola ke kawasan in goal pihak lawan dengan tangan. Jadi bila kamu dah melepasi pihak lawan tu, kamu bawa bola tu dengan jayanya, lepas tu kamu try dekat kawasan in goal pihak lawan, automatik pasukan kamu akan dapat 5 mata. Okey. Okey, ni cara dia lah teknik lakuan untuk try ni. Bila dapat bola tu, kamu kena rebahkan badan tu dekat line tu. Ada line putih ni, line in goal untuk pihak lawan punya line lah. So kamu rebahkan badan, touch. Make sure bola tu berada di tangan ataupun di badan kita lah, bersentuhan dengan badan kita. Jangan kita lepaskan bola tu. Okey, jadi try boleh dilakukan secara, okey, ni cara-cara untuk buat try lah. Bounce try. Okey, bounce try ni sisi badan dijatuhkan bersama bola. Okey, macam ni dekat sisi badan, bahagian tepi badan lah. Dijatuhkan bersama bola dan touchdown ke kawasan in goal. Macam ni. Okey. Yang kedua, diving. Melompat ke hadapan bersama bola dan touchdown dan kawasan gol. Ini dia macam tu lah, hadapan. Dan yang ketiga, touchdown, membawa bola ke kawasan score line dengan membengkokkan lutut dan merendahkan badan. Ni macam kita menunduk lah. Kita perlahan dan menunduk, kita touch. Gunakan kedua tangan bagi menyentuh bola ke kawasan in goal. So bila kita dah sampai ke line in goal tu, kita bengkokkan lutut dan rendahkan badan, touch. Ni kalau in case macam pihak lawan tak ada kejar kita, kita seorang dengan tenang kan. So kita just dengan relax, touchdown dekat in goal tu. Okey. Okay, next saya akan tunjukkan beberapa video tentang kemahiran asas dalam rugby sentuh ni. Okey, jom kita saksikan video ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini bersama Cikgu Nazar. Cikgu Nazar akan berkongsi dengan murid-murid dan guru-guru untuk tajuk pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2, iaitu permainan rugby sentuh. Okey, kemahiran-kemahiran ini melibatkan kemahiran menghantar, menangkap dan juga mengacah.
Okey, diharap video ini dapat membantu guru-guru untuk menjalankan sesi PDPR. Okey, selamat menonton. Assalamualaikum. Okey, jadi itu adalah antara video-video tentang kemahiran asas rugby sentuh. Jadi saya harap kamu dapat tengok, dapat fahamlah bagaimanakah teknik-teknik dia. Dan jadi nanti kalau ada masa kita boleh main di padang lah untuk kita lakukan kemahiran asas dalam rugby sentuh ni. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga korang faham dan dapatlah sedikit tentang ilmu tentang kemahiran asas rugby sentuh ni. Jadi itu saja daripada saya. Semoga korang dapat manfaat. Hingga kita bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.